Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada hari ini saya Muhammad Azman bin Hamidun. Saya akan membentangkan berkenaan dengan laporan tugas kertas projek laporan akhir saya bertajuk Impak Populasi terhadap Perkembangan Ekonomi Negara Malaysia. Okey. Jadi pengenalan kaji selidik ini adalah untuk mengkaji hubungan sama ada pemboleh ubah bersandar KDNK per kapita mempunyai hubungan dengan pemboleh ubah tidak bersandar seperti kadar kelahiran kasar, penggunaan kasar kerajaan dan pelaburan langsung asing dengan menggunakan data sampel daripada tahun 1984 sehingga 2018. Penyelidikan ekonometrik akan dilakukan untuk menentukan hubungan tersebut adalah signifikan ataupun tidak signifikan dengan menggunakan eView version 12. Okey. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan dulu data-data yang pemboleh ubah yang telah digunakan, yang akan digunakan. So pemboleh ubah bersandar Y iaitu KPKY adalah KDNK per kapita yang dikira dalam unit ringgit Malaysia. Dan pemboleh ubah tidak bersandar kita ada 3. Yang pertama adalah kadar kelahiran kasar X1 iaitu KKK-X1 dalam unit peratus, penggunaan kerajaan kasar X2 PKX2 penggunaan dalam unit juta ringgit. Okey, seterusnya pelaburan langsung asing X3 FDI X3 unit dalam juta ringgit. Okey. So untuk analisis deskriptif. Kita masuk pada analisis deskriptif. Okey. Jadi jadual di atas menunjukkan keputusan analisis deskriptif menggunakan eViews. Okey. Dekat sini kita boleh tengok kecenderungan memusat sentra tradisi untuk data tersebut dapat dilihat daripada nilai mean, minimum dan juga maksimum. Secara purata, mean KDNK per kapita adalah 18910.00 bagi 30 tahun dari 1984 sehingga 2018. Mean bagi semua pemboleh ubah tidak bersandar pula adalah bernilai positif. Mean tertinggi dalam kajian ini adalah penggunaan kerajaan kasar dengan nilai 64291.34. Manakala yang terendah adalah mean kadar kelahiran kasar sebanyak 22.331. Median tertinggi dalam kajian ini adalah daripada penggunaan kerajaan kasar dengan nilai 824480.00. Manakala yang terendah adalah kadar kelahiran kasar sebanyak 21.000. Dan maksimum tertinggi dalam kajian ini pula adalah penggunaan kerajaan kasar dengan nilai 1732890, manakala yang terendah adalah kadar kelahiran kasar sebanyak 31.5. Dan minimum tertinggi dalam kajian ini juga adalah penggunaan kerajaan dengan nilai 11741.00, manakala yang terendah adalah kadar kelahiran kasar sebanyak 15.15. Okey. Seterusnya, model regresi linear membilang menggunakan OLS. So ini adalah model 1 iaitu model tanpa log. Okey, seperti yang saya tunjukkan dekat sini, ini adalah formula fungsi yang kita menggunakan iaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 beta 3 X3 plus dengan U. So U dia adalah standard error. Okey. Jadi untuk model tanpa log ini kita dapat lihat dekat sini iaitu beta 1 kita adalah 8482.839. So maksudnya jika kadar kelahiran meningkat 1%, maka secara purata KDNK per kapita akan menurun sebanyak 482.839 RM. Okey, dan jika penggunaan kerajaan meningkat RM1 RM1, maka secara purata KDNK per kapita akan meningkat sebanyak 0.177. Dan jika pelaburan langsung asing meningkat sebanyak RM1, maka secara purata KDNK per kapita akan meningkat sebanyak 0.04. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada F-test. So F-test, hipotesis kita H0, semua pemboleh ubah bersandar tidak memberi impak kepada pemboleh ubah bersandar. Okey, H1 menunjukkan satu pemboleh ubah bersandar memberi impak kepada pemboleh ubah bersandar. So nilai p-value untuk F-test adalah 0.00, bermakna lebih kecil daripada aras keertian 0.01. Bermaksud
null hipotesis ditolak, maka hipotesis alternatif H1 diterima. Okey, so kita masuk pula pada t-test dengan menggunakan aras kertian 5% ataupun 0.05. Okey, so kadar kelahiran kita boleh lihat dekat sini, H0 kita kadar kelahiran kasar tidak mempunyai hubungan dengan perkembangan ekonomi. H alternatif kita kadar kelahiran kasar mempunyai hubungan yang signifikan dengan perkembangan ekonomi. Jadi decision rules kita dekat sini kita dapat lihat keputusan 0.00 adalah lebih kecil daripada 0.05. So H0 ditolak. Maka ini menunjukkan kadar kelahiran mempunyai hubungan signifikan dengan KDNK per kapita. Okey, seterusnya pada aras kertian 5% penggunaan kerajaan kasar. Okey, kita dapat lihat dekat sini decision rules kita tolak H0 jika P value kita kurang daripada 5%. Jadi keputusan dia adalah 0.00 lebih kecil berbanding dengan 0.05. So H0 ditolak. Maka ini menunjukkan penggunaan kerajaan kasar mempunyai hubungan signifikan dengan KDNK per kapita. Seterusnya adalah aras kertian pada 5% untuk pelaburan langsung asing FDI. Okey. Jadi dekat sini decision rule kita akan tolak H0 juga jika P value adalah kurang daripada 5%. So keputusan dia 0.1133 adalah lebih besar daripada 0.05. Maksudnya H0 diterima. Maka dengan ini menunjukkan pelaburan langsung asing tidak mempunyai hubungan signifikan dengan KDNK per kapita. So untuk covariant analysis, untuk covariant analysis, kita kena tahu, covariant ni adalah untuk mengetahui arah hubungan pemboleh ubah X, X1, X2 atau X3 dan juga Y. Sama ada positif, negatif, selari atau berlawanan atau tiada hubungan, kosong. R perkali korelasi untuk mengira kekuatan hubungan tersebut. Bila hubungan itu positif atau negatif, kita nak tengok sekuat mana hubungan tersebut. So nilai dia antara negatif 1 sehingga ataupun sama dengan 1. So makin dekat dengan 1, hubungan tu semakin kuat. Signifikan ataupun tidak signifikan. Dekat sini H0 kalau P sama dengan 0 tidak signifikan. So kalau hipotesis analitis P tak sama dengan 0, hubungan dia signifikan. Dengan menggunakan aras kertian 0.01, 0.05 ataupun 0.01. So pada aras kertian 5%, nilai P sama dengan 0.000 itu lebih kecil berbanding 0.05. Oleh itu, hipotesis null ditolak. Dakwaan mengatakan tidak ada hubungan signifikan antara dua pemboleh ubah, ditolak. So analisis regresi dengan log. Kita masuk pada analisis regresi dengan log. So beza je dengan kita punya model yang awal tadi, model tanpa log, kita ada log untuk semua pemboleh ubah yang kita ada. Jadi Y kita seperti biasa KDNK per kapita, X1 kadar kelahiran kasar, X2 penggunaan kerajaan dalam juta ringgit dan foreign direct investment dalam juta ringgit juga. Dekat sini kita boleh tengok pada nilai beta tersebut. Jika kadar kelahiran meningkat 1%, jika kadar kelahiran meningkat pada 1%, kita boleh tengok dekat sini yang pertama, KDNK per kapita akan menurun sebanyak 0.403%. Yang kedua, jika penggunaan kerajaan meningkat 1%, maka secara purata KDNK per kapita akan meningkat sebanyak 0.650738. Dan untuk foreign direct investment, kita tengok jika pelaburan langsung asing meningkat 1%, maka secara purata KDNK per kapita akan meningkat sebanyak 0.40693. So kita tengok kat sini beta kosong kita sama dengan 3.5159 iaitu C kita. Jika semua pemboleh ubah dalam model bernilai sifar, maka KDNK per kapita akan meningkat sebanyak 3.516%. Alright. So untuk model log t-test, dekat sini kita boleh tengok model log t-test. Pada aras kertian alfa 5%, kadar kelahiran kita, H0 kita, kadar kelahiran kasar tidak mempunyai hubungan dengan perkembangan ekonomi. H alternatif kita, kadar kelahiran kasar mempunyai hubungan signifikan dengan perkembangan ekonomi. So decision rule kita tolak H0
jika P value kurang daripada 5%. So keputusan dia sekarang ni kita dapat lihat 0.1767 adalah lebih besar daripada 0.05. So maksudnya sekarang ni kita H null diterima. Bermakna ini menunjukkan kadar kelahiran kasar tidak mempunyai hubungan signifikan dengan KDNK per kapita. Okay. So untuk penggunaan kerajaan kasar, kadar penggunaan kasar tidak mempunyai hubungan dengan perkembangan ekonomi sebagai kita punya H null, dan kita punya hipotesis analisis alternatif kita, kadar penggunaan kasar mempunyai hubungan yang signifikan dengan perkembangan ekonomi. So decision rule kita H null ditolak jika P value lebih kurang daripada 5%. So keputusan dia 0.00 adalah lebih kecil berbanding 0.05. So H null ditolak, maka ini menunjukkan penggunaan kerajaan kasar mempunyai hubungan signifikan dengan KDNK per kapita. Seterusnya untuk model log t-test sambungan daripada yang sebelum ni. So H null kita pelaburan asing tidak mempunyai hubungan dengan perkembangan ekonomi. Hipotesis alternatif kita pelaburan langsung asing mempunyai hubungan signifikan dengan perkembangan ekonomi. So keputusan dia sekarang ni H null ditolak sebab 0.0144 lebih kecil berbanding dengan 0.05. Maka dengan ini menunjukkan pelaburan langsung asing mempunyai hubungan signifikan dengan KDNK per kapita. So untuk kali perkembangan R squared 0.98, nilai per kali penentuan menunjukkan bahawa 98.8% perubahan dalam KDNK per kapita adalah disebabkan oleh kadar kelahiran X1, penggunaan kerajaan X2 dan pelaburan langsung X3. Manakala 1.2% adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okay. So untuk multicollinearity, kita menggunakan variance inflation factor. Okay. So VIF yang kurang daripada 5 bermaksud tiada serial correlation. Jika VIF lebih daripada 5 bermaksud ada serial correlation. So kajian mendapati kadar kelahiran kasar KKKK dan pelaburan asing FDI tidak mempunyai serial correlation dengan nilai bawah 5, iaitu 4.04 dan juga 3.97233. Manakala penggunaan kerajaan mempunyai serial correlation dengan nilai 6.431186. Okey. Dan seterusnya untuk kita punya heterokedasticity kita. Okey, kat sini kita dapat lihat kita menggunakan test White. Okey, kita punya H null error term is homoscedasticity if error term have constant variance. H alternative kita error term is heterokedasticity. Okay. So sekarang ni untuk nilai P value yang digunakan dalam ujian adalah op star R squared yang ditunjukkan dalam probability chi squared 9 dalam kurungan 9 bernilai 0.546. Keputusannya hipotesis null gagal ditolak disebabkan oleh nilai P value lebih daripada nilai signifikan iaitu 5%. Dan boleh dikatakan sampel ini adalah homoscedasticity. Okay, jadi itu adalah pembentangan saya untuk kertas projek laporan bagi IPE 2313. Sekian, terima kasih.